Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya Faizul bin Muhammad Noor akan membentangkan tajuk kajian tindakan saya pada hari yang mulia ini, penguasaan asas sistem fiber optik dalam kursus DEP 453 pada Kolegium Sains, Teknologi, Robotik, Engineering, Matematik peringkat kebangsaan 2022 anjuran Institut Pendidikan Guru Sultan Mizan. Izinkan saya perkenalkan diri saya Faizul bin Muhammad Noor daripada Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik Sultan Mizan Besut. Politeknik Sultan Mizan Dungun Terengganu, dan kawan saya Zuraini binti Abdul Rajab, Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi daripada Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin. Pengenalan, pendidikan merupakan satu proses ataupun aktiviti untuk bertujuan untuk mengubah tingkah laku manusia. Dengan adanya ilmu ini dapat mengubah manusia menjadi lebih baik dan lebih maju. Sistem pendidikan negara memberi penekanan kepada perkembangan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. Perubahan yang berlaku kepada dunia menuntut kita sebagai pensyarah mengikuti perubahan dunia supaya bahan PNP yang kita gunakan dapat menarik minat pelajar. Pembangunan politeknik di Malaysia merupakan persiapan ke arah sebuah negara perindustrian dan seterusnya meningkatkan daya saing dalam ekonomi negeri. Penyataan masalah. Khusus DEP 453 Fiber Optic Communication System merupakan khusus semester 4 untuk program DEP, Diploma Elektronik Perhubungan. Dalam bab 1 melibatkan asas sistem fiber optik. Proses pembelajaran pelajar agak sukar berikutan pengetahuan pelajar berkenaan dengan sistem fiber optik. Seterusnya, kajian tindakan ini dilakukan untuk mengenal pasti masalah dan cuba melakukan penambahbaikan. Fokus kajian untuk mengkaji penguasaan asas sistem fiber optik dalam kursus DEP 453 Fiber Optic Communication System Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik Sultan Mizan. Objektif kajian, objektif am. Kajian ini bertujuan mengenal pasti masalah penguasaan pelajar untuk memahami sistem fiber optik bagi kursus DEP 453 Fiber Optic Communication System. Objektif khusus mengenal pasti pengetahuan pelajar pada asas sistem perhubungan. 1. Mengenal pasti pengetahuan pelajar pada asas sistem fiber optik. 2. Mengenal pasti minat pelajar terhadap kursus DEP 453. Yang ketiga, kumpulan sasaran terdiri daripada 35 orang pelajar ataupun 35 orang responden dari program DEP Jabatan Kejuruteraan Elektrik sesi 2 2021-2022. Pelaksanaan kajian. Kaedah kajian yang digunakan adalah dengan menggunakan kaedah kualitatif, iaitu melalui proses pengumpulan data soal selidik. Soal selidik. Penyelidik telah menyediakan borang soal selidik yang diedarkan secara mayang menggunakan Google Form untuk mengenal pasti penguasaan asas sistem fiber optik dalam kalangan pelajar bagi kursus DEP 453. Dalam borang soal selidik tersebut ada 3 item. Bahagian A, mengenal pasti pengetahuan asas pelajar pada sistem perhubungan. Bahagian B, mengenal pasti pengetahuan asas pelajar pada sistem fiber optik. Bahagian C, minat pelajar terhadap kursus DEP 453. Hasil yang diperolehi akan direkod dalam bentuk jadual dan graf serta dianalisa. Okey, ni bagi soal item, kita ada 3 item. Ada item A, B dan C. Pada item A boleh dikatakan keseluruhan pelajar semester 4 ni dia dah dapat belajar asas perhubungan pada semester 2 dan semester 3. Jadi keputusan yang kita dapat memang kita dah dapat jangka ke semua item A1 hingga A5 80% ke atas pelajar bersetuju. Okey, ini bahagian B. Bahagian B merupakan pengetahuan asas pelajar kepada sistem fiber optik. Okey, kita tengok B1 hingga B5 boleh dikatakan keseluruhan pelajar menjawab tidak ataupun tidak bersetuju ataupun tidak tahu berkenaan dengan sistem fiber optik. Soalan B1, B2, B3, B4 dan B5. Okey, jadi
kita dapat maklum bahawa pelajar memang tidak tahu berkenaan dengan sistem fiber optik. Dan yang ketiga, minat pelajar terhadap kursus DEP 453. Kita tengok soalan C1 hingga soalan C5. Boleh dikatakan 3 hingga 9% ataupun 1 hingga 3 orang sahaja yang menjawab ya. Kebanyakan pelajar menjawab tidak bagi minat terhadap kursus DEP 453. Okey. Kesimpulan permasalahan, hasil daripada soal selidik yang dijalankan, bolehlah disimpulkan bahawa pelajar menghadapi masalah untuk mengikuti kursus DEP 453 kerana bersebab antaranya kurang pengetahuan asas kepada sistem optik dan minat pelajar terhadap kursus tersebut. Kita boleh tengok dalam soalan survey yang kita hantar first tadi, bahagian A tak ada masalah, B dengan C memang cukup ketara. Pada keseluruhannya, pelajar sudah pun mempunyai pengetahuan asas kepada sistem perhubungan di mana item soal selidik untuk pengetahuan asas sangat tinggi. Okey. Merancang tindakan. Okey. Apabila kami dah mengambil data, lepas tu kami akan membuat pelan tindakan. Antara tindakan yang kami buat ialah yang pertama, penayangan video simulasi berkaitan dengan fiber optik. Kami ambil masa pada minggu ke-4 hingga minggu ke-8, kami ambil masa dalam 30 minit setiap kali kelas selama 2 jam. Kami hanya ambil masa 30 minit untuk menayangkan video simulasi. Sebanyak 8 video telah tayangkan, dan apabila habis daripada penayang video, kita akan bagi sesi soal jawab dan pelajar akan tanya apa benda yang mereka tidak faham. Okey. Yang kedua, tindakan yang seterusnya yang kami telah buat ialah kita mengadakan program pensyarah pelawat industri. Program pensyarah pelawat industri merupakan program yang kita panggil orang daripada industri yang memang betul-betul mahir dalam bidang tersebut. Dalam kes kami ambil subkontraktor TM yang mana mereka bekerja dekat lapangan fiber optik, pemasangan infra fiber optik dekat TM. So, diorang datang dekat Politeknik. 2 orang wakil syarikat telah datang. Yang pertama, pengurus akan memberi pengurus syarikat ataupun yang manager pertama yang bagi talk, dia memberi tahu berkenaan dengan asas fiber optik, dengan sistem fiber optik dan juga kerjaya yang terdapat dalam bidang fiber optik. Apabila selesai sesi ceramah pertama, akan diadakan sesi soal jawab. Yang kedua ialah kita panggil juruteknik syarikat subkon TM juga, di mana teknisian tersebut buat demo berkaitan dengan peralatan yang digunakan, device, fusion splicing, mechanical splicing, OTDR yang digunakan semasa pemasangan fiber optik. Dan pelajar diberi peluang untuk buat sekali dengan teknisian tersebut. Yang tiga, penganjuran bengkel amali. Penganjuran bengkel amali ini terbuat daripada minggu ke-2 hingga minggu ke-14. 6 amali telah dibuat. Amali 1, amali 2, amali 3, amali 4, amali 5, amali 6. Semua berkaitan dengan fiber optik. Lepas daripada buat amali, pelajar diminta menyiapkan buat laporan setiap daripada amali yang telah dibuat. Itu antara tindakan yang telah kami buat. Apabila kami telah mengadakan tindakan penambahbaikan, sekarang dengan pelajar yang sama, kami bagi lagi soalan survey dalam bentuk Google Form kepada pelajar yang telah kami buat penambahbaikan tadi. Kita tengok hasil bahagian A. Seperti daripada sebelum ni pun memang dah pelajar setuju. Jadi sekarang menambahkan lagi persen. Okey, bahagian A tidak merasa itu sangat. Okey, kita pergi dekat bahagian B. Kita tengok perubahan ketara. Daripada B1 hingga B5 boleh dikatakan peratus meningkat 97%, 94% hingga 100%. Okey, ini bahagian soalan B. Soalan bahagian C. Soalan bahagian C, minat pelajar pun meningkat kepada 32 orang pelajar hingga 35 orang pelajar. Soalan C1 hingga C5. Okey.
Perbandingan sebelum dan selepas tindakan, kita tengok jadual 7. Okey. Sistem perhubungan ni memang pelajar dah jawab ya. Kita tengok result dia cukup menarik. Semua meningkat. Ni bahagi untuk A1. Daripada A1, soalan A1 hingga soalan A5 semua peratus yang bersetuju meningkat. Lepas tu kita pergi kepada bahagian B. Bahagian B ni berkenaan dengan pengetahuan asas pelajar kepada sistem fiber optik. Soalan B1 hingga soalan B5 kita tengok sebelum dan selepas perubahan yang cukup antara persen yang meningkat 94% hingga 100%. Okey, B1 hingga B5. Dan yang terakhir sekali kita tengok dekat soalan C1 hingga C5 menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi di mana semua pelajar ramai yang bersetuju. Okey. Daripada kesimpulan apa yang dapat kami simpulkan berkenaan dengan tindakan berkenaan dengan kajian yang kami telah melakukan, fiber optik ni merupakan satu teknologi baru. Jadi pelajar perlu didedahkan dengan aktiviti seperti yang telah kami buat. Antara aktiviti yang telah kami buat, penayangan video simulasi, lepas tu program pensyarah pelawat industri dan juga melakukan aktiviti amali yang berterusan sepanjang amali. Dan apabila pada minggu ke-15 apabila kami bagi soalan survey, boleh dikatakan kita dapat perubahan yang ketara apabila penambahbaikan telah dilakukan. Saya rasa setakat itu saja pembincangan saya pada penamaan hari ini disebabkan kekangan masa. Jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada IPG Kampus Sultan Mizan kerana memberi peluang dan ruang kepada saya sebagai pensyarah atau penyelidik untuk membentangkan kajian tindakan saya pada kali ini. Assalamualaikum, sekian, terima kasih.